dan salam sejahtera pada semua penonton dan juga semua subscriber. Okey. Salam sejahtera, salam sihat semua. Baik, pada entry kali ini ada perkembangan terkini daripada pejuang KWSP kita. Tak lain tak bukan Tuan Azmi Bugis. Okey. Jadi dalam entry ini kita share sikit akan ada persatuan yang bakal diwujudkan. Itu highlight aku dalam video kali ni Akan ada persatuan. Okey, nama tak kita tunggu dan lihat apakah nama persatuan itu, dan aku akan share sikit perkembangan terkini apa yang disampaikan oleh Tuan Azmi. Jom kita mulakan. Okey, baik, seeloknya kita janganlah membuang masa kerana masa itu emas, dan pada entry kali ini aku akan bacakan Kalau yang dah tahu tahulah, pada yang belum tahu harap maklum, Tuan Azmi bakal mewujudkan persatuan. Okey, aku baca dan aku akan letak dekat skrin sekali Okey, posting daripada beliau. Selepas dikaji dan dinilai setiap komen dari sahabat-sahabat pencarum tentang cadangan usul yang dikemukakan sebelum ini, tuntutan bersasar kali ini sangat berbeza kerana ia melalui persatuan yang sekarang dalam proses pendaftaran tak lama lagi. Jelas dinyatakan akan ada persatuan yang akan diwujudkan tak lama lagi. Okey, memang sebenarnya persatuan ni penting sebenarnya untuk kebajikan semua orang, terutama pencarum lah dalam konteks apa yang disampaikan. Baik, di sini saya ingin memaklumkan satu ketetapan bahawa cadangan usul yang kami bawa kepada pihak kerajaan untuk dipertimbangkan bukan tuntutan 10K one off atau RM 5K one off, bukan 10K one off, bukan 5K one off, tetapi tuntutan yang tuntas bertetapan dengan akta KWSP sedia ada seperti ketetapan yang berikut. Okey, ada 4 dia. Jom kita mulakan. Okey, ketetapan yang dimaksudkan ialah seperti berikut. Nombor 1, suri rumah atau ibu tunggal yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak lagi aktif mencarum dibenarkan mengeluarkan kesemua simpanan persaraannya bagi menyara kelangsungan hidup yang semakin terhimpit, di samping dapat membantu ekonomi keluarga dan kemajuan anak-anak mereka. Itu ketetapan nombor 1. Okey, ketetapan nombor 2 pula. Bekas pekerja swasta berusia 35 tahun ke atas yang tidak lagi mencarum melebihi setahun, okey, maksudnya dah setahun tak mencarum kerana diberhentikan kerja dan tidak lagi mempunyai pekerjaan tetap, serta sukar untuk mendapat pekerjaan disebabkan faktor usia, dibenarkan mengeluarkan kesemua simpanan persaraannya untuk meneruskan kelangsungan hidup dan memperbaiki ekonomi yang semakin meruncing. Okey, ketetapan yang nombor 2 ni penting sebenarnya. Okey, banyak orang dah berusia, dah lanjut usia mereka 35 tahun ke atas, memang susah nak dapat pekerjaan sekarang ni. Okey, dan nombor 3, pencarum B40 dan N40 yang masih aktif mencarum, iaitu yang masih lagi bekerja lah, berusia 54 tahun ke bawah, dibenarkan mengeluar 30% daripada akaun 1 mengikut keperluan bagi meneruskan kelangsungan kelangsungan hidup dan mengatasi masalah ekonomi yang tak menentu serta peningkatan harga barang. Peningkatan harga barang ni aku memang harga barang memang naik yang masih naik berterusan sehingga kini, serta pihak kerajaan yang masih gagal menanganinya dengan baik. Okey, memang harga barang naik dan nampaknya tak turun-turun lagi. Okey, ketetapan yang nombor 4 iaitu ketetapan yang terakhir. Pencarum B40 dan N40 yang masih aktif mencarum, yang mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000, dibenarkan mengeluarkan keseluruhan simpanan dan tinggalkan baki minimum RM RM100 di dalam akaun 1 dan 2. Maksudnya dalam akaun 1, dalam akaun 2 ada 100 dan akaun 1 pun ada 100. Jadi secara dasarnya akaun tu kena ada baki minimum lah. Okey, dan yang kita panggil yang seterusnya, apa yang cuba disampaikan oleh Tuan Azmi ialah di dalam tuntutan ini kesemua kategori pencarum yang di atas yang aku sebut tadi, bakal mendapat manfaat tak kira usia dari 54 tahun dan ke bawah yang selagi mempunyai baki simpanan seperti ketetapan di atas yang aku sebut tadi. Okey, itu dia. Jadi kesemua ketetapan itu, apa yang dicadang, apa yang akan dilakukan itu, berpaksikan persatuan. Akan ada persatuan yang akan menjalankan dan akan memperjuangkan tuntutan-tuntutan yang 4 yang aku sebut tadi tu. Jadi terbaik ada persatuan. Aku amat menyokong tindakan dari dulu lagi, aku memang support apa yang dilakukan oleh Tuan Azmi. Walaupun aku dari jauh sebagai seorang YouTuber, aku cuba untuk menyampaikan dan meyakinkan orang bahawa bila kita berhendakkan sesuatu dan ada orang yang memperjuangkannya, maka kita haruslah bagi sokongan dari segi apa pun. Janganlah kita hanya menunggu durian luruh sedangkan musim durian tu belum tiba lagi. Ibarat macam tu lah. Jadi kita kenalah
berusaha tanam pokok durian tu, bagi durian tu tumbuh, bagi dia masak dan akhirnya akan luruh jua. Itulah umpamanya. Okey. Jadi apa usaha yang dilakukan oleh Tuan Azmi ialah satu usaha bukan untuk diri beliau sebenarnya, tapi untuk kesemua pencarum yang berkehendakkan pengeluaran-pengeluaran yang aku cakap tu, kan. Jadi kita harus bagi sokongan, ya. Seandainya nanti diumumkan akan ada persatuan dan bolehlah mendaftar. Jangan tunggu, daftar segera. Aku pun akan daftar juga dalam persatuan yang bakal diwujudkan nanti, ya. Itu dia. Perkembangan terkini daripada saudara Tuan, Abang Azmi Bugis. Semua boleh. Tapi aku lebih selesa panggil Tuan, ya, kerana memandangkan aku menghormati orang, ya. Tak kira umur tua muda ke, dan aku dapat rasakan Tuan Azmi, ya, lagi tua dari aku, itulah cerita dia. Dan panggilan hormat, tak rugi kita menghormati orang lain, ya. Tambahan lagi orang yang berjuang demi kita sendiri juga. Jadi kita support sama-sama, ya, tindakan yang bakal dilakukan oleh beliau ni, ya. Persatuan memang dinanti-nantikan sebab selama hari ni tak ada pun persatuan yang membela, ya, kebajikan pencarum. Okey. Jumpa pada entry yang akan datang. Kita jumpa pada sebarang update-update yang terkini tentang isu ini dan isu-isu lain juga. So guys, mana video, pada yang belum tekan subscribe, jumpa-jumpa lah menekan subscribe dan lonceng dalam video ni dan channel ni. Sekian. Bye bye. Assalamualaikum.